Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah tuan no. Kongsi dulu. Share dulu tuan no. Kita share kita nak cakap ni, no. Macam-macam masalah ni. Kan? Ada banyak kepala apa? Banyak orang duk buat kepala tau banyak kan. Bila duk buat kepala tau banyak ni, dia jadi masalah kepada semua kan. Ada yang cakap macam tu, ada yang cakap macam ni kan. Padahal tak tahu apa kan. Jadi duk banyak pandai bercakap lah. Pandai bercakap ni jadi masalah kekeliruan lah. Jadi keliru kita antara sama kita ni, no. Jadi saya cuba nak bercakap sikit lah, no. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. JB clear tu, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya nak buat ayat ni 1,000 baru saya buka cerita. Okey lah, saya buka cerita tuan-tuan. Tak apalah, kita start dululah. Senang tuan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Ya, selamat tengah, selamat petang. Ya, makan alhamdulillah. Jadi hari ni saya nak bercakap sikit tentang isu yang hari ni meletup kan. Isu yang memang agak viral, yang memang satu Malaysia viral, tentang isu Abang Burger kita, Abang Hot kita, ataupun dikenali sebagai Asri Janggut. Jadi kebanyakan lah, puratanya orang kata dalam peratus ni, semua orang menyokong lah tindakan Abang Asri apabila mendedahkan perkara-perkara perjudian haram yang berlaku di kawasan Sungai Buloh. Ya betul, saya pun mengucapkan tahniah dan saya pun mengucapkan terima kasih lah di atas keberanian yang ditunjuk oleh Abang Asri kita ni. Cuma dia ada cuma atas situ. Apabila jadi macam ni, saya juga ada mendengar berbagai-bagai pihak yang bercakap tentang bila jadi viral macam ni, pendengar-pendengar kecil yang lain terjejas. Okey, terjejas. Jadi macam ni lah tuan-tuan. Saya pegang satu perpatah alang-alang mencelup kasam biar sampai ke pinggang lengan tuan-tuan, no. Jadi bila benda ni dah berlaku, saya harap kepada peniaga-peniaga kecil yang berada di Sungai Buloh terutamanya, yang hari ni terkesan dengan apa dah viral kesan macam ni, sebagai peniaga-peniaga kita bersatu padu. Kita bersatu padu tuan-tuan. Tetapi hari ni malangnya kita melihat hari ni, bila Abang Asri dah buat satu perkara yang cukup luar biasa bagi saya. Dan benda ni kita macam ni lah, orang kita ni dia cepat gelabah. Dia cepat gelabah, dia fikir benda yang kotor saja. Dia fikir benda yang negatif daripada dia nak fikir benda positif. Jadi bila berlakunya hari ni, ini sebenarnya ada hikmah. Berlakunya hari ni bila Abang Asri buat benda macam ni, mendedahkan segala perjudian haram di kawasan Sungai Buloh ni, sebenarnya ia satu benda yang kebaikan. Cuma kita tak nampak lagi sebab apa, benda baru jadi. Cuma orang kita hari ni, terutamanya peniaga-peniaga kecil ni, mereka dah lihat benda ni sebagai satu benda Habis tutup periuk nasi kami. Bukan. Tuan-tuan kena faham. Ni saya terutama saya nak tekan kepada kita nak tekan kepada peniaga-peniaga kecil yang ada yang bersama-sama dengan Abang Asri. Jangan kita fikir negatif macam tu. Kita kena ambil positif. Kalau Abang Asri tak buat benda macam ni kan, kalau contohlah Abang Asri kita tak buat benda macam ni, sampai bila tuan-tuan peniaga-peniaga kecil ni nak bersabar dengan kerenah-kerenah daripada PBT ni? Berapa lama tuan-tuan nak kena sabar? Nak kena tengok pusat-pusat perjudian masih berleluasa. Sedangkan tuan-tuan yang meniaga di kecil-kecil ni kena angkat habis. Sepatutnya hari ni kita berterima kasih dan kita berganding bahu dengan Abang Asri, kita bersatu padu. Tetapi masalah hari ni bila kita tengok hari ni, ada juga yang menghentam Abang Asri. Yang ni saya rasa cukup sedih lah. Saya rasa cukup sedih. Sebab tu saya kata kita ni nak Abang Burger tu lah. Jadi kita macam mana kita nak maju, macam mana kita nak bersatu padu. Tuan-tuan tahu apa yang dibuat oleh Abang Asri hari ni, apa yang dibuat oleh Abang Burger kita hari ni adalah satu benda yang cukup bahaya kepada diri dia sendiri dan juga ahli keluarga dia sendiri. Tuan-tuan, pelbagai ugu-ugutan bukan kita yang terima. Kita ni hanya boleh menyokong dia dari belakang. Ya, saya sokong Abang Asri, kita support. Tetapi tuan-tuan, benda ni tak mungkin berlaku sekarang. Kemungkinan 10 tahun akan datang, kemungkinan 15 tahun akan datang, kemungkinan 5 tahun yang akan datang. Bila Abang Asri dah sengap, ada benda-benda yang akan attack dia. Ugutan-ugutan ataupun jenayah-jenayah akan berlaku di atas diri dia sendiri dan juga ahli keluarga dia sendiri.
Jadi benda ni semua tuan-tuan, yang nak ditanggung adalah Abang Sri. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia dan juga terutamanya peniaga-peniaga kecil beri kerjasama yang kuat. Jangan kita hari ni bila orang pergi tanya kita, peniaga-peniaga kecil ni, duk pakat merongot. Duk kata, Abang Sri punya kerja lah, habis kami tak periuk nasi kami tutup. Apa cerita? Sabar sat ni, apa peniaga-peniaga kecil ni. Kita nak minta hari ni, bila jadi dah viral hari ni, Abang Asri pun dah dijumpa, dah dipanggil, dijemput oleh IGP kita hari ni, dah pergi jumpa dah dengan menteri-menteri kita hari ni. Mesti ada satu perbincangan yang baik untuk peniaga-peniaga kecil. Termasuk Abang Asri, termasuk peniaga-peniaga kecil yang lain. Hampa ni sikap tak ada sabar. Bila tak ada sabar, hampa nak berjatuhkan sama kita. Hampa nak pelemahkan sama kita. Ini yang tak betul. Relax sat. Bagi Abang Asri pergi jumpa settle apa semua. Mungkin lepas ni PBT boleh buat keluar satu lesen kepada peniaga-peniaga kecil untuk berniaga di satu-satu kawasan yang orang kata apa kawasan yang tumpuan. Dan benda ni boleh mendatangkan rezeki yang lebih banyak pada kita. Cuma kita kena sabar sat. Jangan kita hari ni berasa kecewa, nak luahkan ni, bubuh status. Abang Asri ni pengkhianat, dia lah apa kerana dia buat tutup periuk nasi kami. Pelik lah mentaliti orang kita ni. Pelik lah mentaliti orang kita ni. Asyik-asyik nak salahkan orang, asyik-asyik nak salahkan orang. Sepatutnya kita berterima kasih kepada Abang Asri. Kalau dia tak buat macam ni, berapa ramai lagi peniaga-peniaga kecil akan terima nasib yang sama. Hari ni saya tukar tajuk sikit lah dalam rawatan. Sebab tu tuan-tuan, saya yang pengamal perubatan ni tuan-tuan, saya dah melihat saya duk merawat ni dah 16 tahun ni. Asyik-asyik isu yang hari-hari ada dalam pusat rawatan saya adalah dengki sesama sendiri. Hasad dengki sesama sendiri, menega sebelah berdengki, buat santau, buat sihir. Inilah masyarakat orang kita. Macam mana kita nak maju tuan-tuan? Macam mana kita nak bercakap hari ni, kita nak menentang puak-puak yang duk buat perjudian-perjudian haram yang duk ada di dalam Malaysia ni. Macam mana kita nak lawan? Kalau kita seorang nak buat kerja tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cakap tuan-tuan. Jangan cakap tuan-tuan. Saya kena berbagai-bagai ugutan bunuh. Ni saya nak cerita. Saya malas sebelum saya malas cerita. Saya pergi buat pasal isu Rohingya tu tuan-tuan. Berapa banyak mesej bunuh atas saya. Cuma saya buat relax lah. Saya percaya satu pada Allah Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tang mana saya nak mati, saya mati. Muda ke tua ke, saya mati. Saya pesan kepada anak bini saya. Saya nak keluar pun nak kena, orang kata nak kena sembunyi-sembunyi, nak kena keluar pun nak kena, ni mata ni kena 360 darjah, nak kena tengok. Kiri kanan semua. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Realiti yang berlaku di Malaysia hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanyalah kepada Kanda Yusuf Azmi sendiri. Boleh tanya dia. Saya biasa menghubungi dia, tuan boleh tanya dia sendiri. Kalau saya tak percaya, saya cakap mulut ni cakap tak percaya. Berapa banyak ugutan yang kena. Berapa banyak ugutan yang kami kena. Memang semua orang support. Tok, pi buat no rumah ni, rumah pelacak. Saya boleh tunjuk rumah pelacak ni belah Penang berapa banyak. Bukan kita kata kita tak mau buat tuan-tuan, tapi masalah kita tak bersatu padu. Ni. Masyarakat kita tak bersatu padu. Nak benda macam tu, tapi apabila kena, apabila viral isu macam ni, semua lepas dah. Saya tak tahu, saya tak kenal Tok Singa ni, saya tak tahu. Macam Abang Asri kena ni. Bila Abang Asri buat benda macam ni, bila orang pergi tanya balik depa peniaga, dah kami okey, kami peniaga ni sini okey, tak ada apa, tak ada masalah. Kami tak ada masalah dengan PBT, kami semua okey. Kalau PBT mai angkut pun, pihak MBBSA pun mai angkut, kami pergi bayar, kami ambil balik barang. Inilah masyarakat kita. Saya agak marah sikit hari ni. Apabila Abang Asri dah buat macam ni, ramai juga yang duk kecam dia. Terutama peniaga-peniaga kecil, ada yang duk buat kecam. Bila orang pergi tanya dia, kata, dah kami okey sebelum, tak ada apa pun. Asri tu lah saja-saja buat kacau. Astaghfirullahalazim. Sepatutnya hampa berganding bahu. Berganding bahu. Macam mana kita nak bersatu ni? Kalau kita ni tak berani nak berhadapan. Hampa fikir periuk ni, hampa selfish. Hampa fikir periuk nasi hampa, mampu happy orang tu nak jadi apa? Aku okey. Sampai bila kita akan dijajah balik? Sampai bila kita akan dijajah balik? Sepatutnya kita masa ni kita beri support. Yang mana tak betul kita perbetulkan. Bukan kita hentam semua kita. Semua orang buat, semua orang tak betul.
Dia buat betul semua. Macam tu lah. Salah saya rasa. Inilah hakikat yang jadi hari ni tuan-tuan. Jadi saya minta, apabila dah jadi isu viral hari ni semua, saya minta kepada pihak PBT, terutamanya di Sungai Buloh, mengambil satu inisiatif untuk peniaga-peniaga kecil ni. Ini saya nak tekan. Dan isu PBT ni tuan-tuan, jangan kita marahkan polis apa semua tuan-tuan. Dalam isu yang abang burger kita buat ni, jangan kita duk marah polis saja, polis duk tuan-tuan. Benda ni melibatkan ni wakil rakyat di kawasan tu sendiri juga. Bukan wakil rakyat dia tak tahu, YB dia tak tahu apa yang berlaku di kawasan dia. Jangan kita nak marah polis pun tuan-tuan buat kerja tuan-tuan. Bila dapat arahan macam ni, dia kena buat macam ni. Kan? Jadi kita minta hari ni kepada PBT juga dan juga YB setempat, tolong buka mata isu ni, tolong tengok turun kawasan apa. Jangan bagi orang luar kawasan turun buat kerja. Buka mata, tengok, selesaikan cara elok. Ni bukan takat Abang Asri saja, pendengar-pendengar kecil ni macam mana kita nak buat supaya mereka ni tak terjejas. Lambat sungguh buat kerja. Kalau saya lah kawasan saya macam tu, saya nanti turun tu, saya nak cari satu inisiatif untuk bagaimana saya tak mau pendengar-pendengar kecil lain terjejas akibat benda-benda macam ni. Dan kita nak minta satu benda yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat kita. Ini yang betul kita kena buat. Ahli-ahli politik, tolong buka mata ni. Dah jadi macam ni. Takkan hampa 5 tahun sekali ya hampa nak minta undi orang. Masa tu hampa bagi cak beras ke, cak apa ke. Tak kira lah cak dacing ke, cak roket ke, cak apa sekalipun. Bulan purnama ke apa. Saya malas cakap politik tuan-tuan. Takkan 5 tahun sekali hampa nak main tengok. Masa tu orang tengok rakyat tak mana, lubang tadi, tang tu lubang jalan palam. Habis 5 tahun buat tak tahu. Kita kena tekan mereka tuan-tuan. Zaman hari ni bukan zaman macam dulu. Zaman kita hari ni bukan zaman macam dulu. Sebab tu hari ni zaman viral tuan-tuan. Semua kegiatan-kegiatan yang tak betul kita boleh viral. Tak ada masalah, jangan takut. Cuma bila nak viral, satu saya beritahu, kita kena bersatu padu. Jangan harapkan seorang-seorang individu. Jangan harapkan seorang individu nak buat kerja macam ni. Sepatutnya kita bersama-sama. Contoh macam kes Abang Asri ni, apa tu Abang Burger kita ni, sepatutnya pendengar-pendengar kecil bersatu dengan Abang Burger. Kita langgak kau-kau punya. Baru bila ramai jadi kuat. Tapi hari ni sayang dan malu orang ni, seorang yang buat kerja. Yang lain semua buat tak tahu. Yang lain semua, dah, kami okey menega. Kami menega okey. Asri tu saja yang buat gila. Kami tak ada masalah, PBT pun okey. Kalau mereka main kod, kami pergi bayar, ambil balik. Apa ni apa punya percakapan, jawapan macam ni, Memalu betul bangsa Melayu kena macam ni, jadi menakut macam ni. Sepatutnya apa betul-betul kuat. Dan saya nak minta kepada semua orang lagi tuan-tuan. Jangan duk dengar lah macam-macam Hanu buat live duk cerita buruk orang ni, Tuan-tuan boleh nilai sendirilah orang macam tu macam mana. Semua orang buat semua tak betul. Dia seorang yang betul. Dia seorang yang betul buat kerja. Dia seorang yang pergi buat report ni, dia pergi buat report ni. Saya malas nak sebut pasal nama individu tu. Tapi tuan-tuan boleh tahu lah siapa yang saya beritahu. Jadi kita harap sekali lagi kita harap kepada PBT hari ni, apa yang terjadi di Sungai Buloh, tak kisah di Sungai Buloh ke di mana sekalipun, beri satu kekuatan untuk pendengar-pendengar kecil ni survive hidup mereka. Dan kita faham hari ni masalah COVID-19. Berapa banyak terjejas ekonomi dalam Malaysia. Bukan takat ekonomi yang besar. Ekonomi penduduk, ekonomi masyarakat, rakyat hari ni berapa banyak yang terjejas hari ni. Menteri jangan nak pergi bergaduh dalam parlimen saja kerja hangpa. Sepatutnya hangpa kena lihat hari ni masyarakat di kawasan setempat. Apa yang terjadi di parlimen ku? Apa yang terjadi di adun ku? Jangan duk pergi masuk dalam tu. Duk dalam parlimen duk tengkak. Tak benda-benda bodoh yang kami duk tengok. Kita cakap betul terang. Bak politik saya meluat tuan-tuan. Tengok dalam parlimen macam monyet lagi tengok. Macam dengan zoo lagi tuan-tuan. Buat malu anak-anak kita. Bergaduh hangpa ni macam dengan budak-budak bodoh lagi. Minta maaf cakap. Sepatutnya hangpa jangan jadi bodoh macam ni menteri-menteri. Tengoklah kawasan apa yang jadi hari ni. Bila dah jadi macam ni, bila dah terceduk, baru kelang kabut habis semua. Baru
pungkok tak senang duduk, orang kata. Orang utara kata pungkok panas tuan. Sepatutnya sebelum pungkok apa panas, hampa kena buat kerja pelan-pelan. Bantras benar-benar benda yang tak betul. Warga-warga asing yang berlombok-lombok, berlungguk-lungguk ni kena pergi tengok. Jangan harap kami buat kerja. Bila kami buat kerja, kami dapat ugutan, bukan hampa nak support. Tuan-tuan, saya kena berbagai-bagai ugutan, mesej tuan-tuan. Tak nak support pun nak support tuan-tuan. Berani diri sendiri dia buat krim, buat bodoh tuan-tuan. Buat dia. Saya dengar satu yang pesanan Ustaz Azmi. Jangan kita kira orang. Kita kira Allah Ta'ala. Ini pesanan Ustaz Azmi pada saya tau. Saya minta kepada nasihat untuk saya nak berjalan, nak berjuang, nak ikut jejak langkah dia. Dia pesan, telefon lama sejam lebih. Dia kata, Tok, jangan ingat orang, jangan gila view, jangan kira like orang. Apa orang nak kata, biar orang kata. Kita buat saja. Dia kena lagi teruk tuan-tuan. Ustaz Azmi, kena Ustaz Azmi. Dia kena gila-gila babi tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu tuan-tuan. Dia kena ugutan kiri, kanan, depan, belakang tuan-tuan. Nak keluar rumah pun tak boleh. Sebab kita ni kita rasa tak ada apa. Tuan-tuan tak tahu ugutan tu dahsyat tuan-tuan. Saya kena pun nak keluar rumah pun takut. Tak usah sembang lah hang kecengih tak mana pun. Masalah kita tak kisah tuan-tuan. Anak bini kita kalau kena. Siapa nak tanggung? Hampa boleh tengok anak bini apa kena sembelih depan mata hampa? Hampa boleh tengok bini apa kena rogong dengan orang depan mata hampa? Hampa boleh tengok? Hampa tak boleh tengok. Semua orang takut benda macam tu. Kena kat diri kita tak ada masalah. Negara kita tuan-tuan, sepatutnya kita bersatu padu hari ni. Rakyat kita kena bersatu padu. Jangan cerita pasal politik, meluat dah pasal politik ni. Biar mampu happy lah siapa nak jadi Perdana Menteri pun. Yang kita nak hari ni, rakyat kita terjamin terbela. Dan kita nak parti politik yang akan merintah hari ni adalah membela nasib kita. Bukan nak membela nasib periuk nasib mereka. Dah kaya lagi kaya, nak jadi kaya lagi. Sepatutnya tengoklah orang miskin macam ni. Macam mana kita nak buat proaktif, nak bagi rakyat bangkit hidup. Cari satu lubang jalan. Untuk mana peniaga-peniaga kecil bangkit menjadi peniaga yang besar. Permulaan daripada peniaga-peniaga kecil. Naik satu taraf jadi perniagaan sederhana. Naik satu taraf jadi toke. Yang tu kita kena fikir. Kalau saya cakap ni, orang kata saya macam-macam. Tengok Cina macam mana buat, minta maaf lah. Saya tengok orang Cina tuan-tuan, minta maaf cakap. Bukan kita cakap rasis tuan-tuan. Orang Cina dia macam tu. Dia bangkit tuan-tuan. Dia tengok anak muda Cina dia boleh buat niaga sikit, bisnes kecil lah. Support, ramai-ramai support. Tak apa, lu bagi sama wah barang, wah jual wah punya syarikat besar. Nanti dia tu pun jadi kaya tuan-tuan. Yang kaya pula bantu pula yang miskin, yang baru nak naik. Yang tu baru betul. Hari ni yang kita jadi di meniaga di Sungai Buloh ni, kita dah nampak dah apa masyarakat kita, mentaliti kita ni. Bila abang burger dah viral, bila abang asli dah pergi ke hadapan, dia buka pecah lubang, tuan-tuan pergi tengok peniaga-peniaga kecil. Bukan semua lah saya kata. Ada setengah-setengah individu peniaga kecil pergi kata apa? Saya meniaga ni okey lah, tak ada masalah. Saya tengok video tu tuan-tuan. Saya, dalam hati ni meredak ni tuan-tuan. Tengok. Saya okey meniaga, tak ada masalah. Asri tu yang buat gila lah, macam tu lah. Asri tu yang tak betul. Sebab kerana store burger dia kena angkat, dia mengamuk habis semua. Terjejah kami. Apa ni hang cakap macam tu? Sepatutnya hang kena cakap, ya betul kami terjejah. Dan saya terima kasih kepada Asri yang buat benda macam ni. Kalau dia tak buat, kami pun nasib kami sat-sat kena angkut, sat-sat kena angkut. Bukan duk pergi cerita, hang okey, hang pergi bayar duit, ambil balik, tak ada masalah semua. Pasal apa? Benda ni tak kena kat hang. Cuba hari-hari orang main angkut, hang punya hari-hari orang main angkut, hang larat nak bayar. Aku rasa hang lebih pada tu, hang viral nanti. Sebab apa? Tak kena kat hang, kena kat orang. Hang faham tak? Ni saya kasar sikit, nada tinggi sikit tuan-tuan. Geram tengok ni. Pasal hari ni tak kena kat hang, batang hidup sendiri, tak kena kat anak bini hang. Bukan store hang. Bukan tempat kawasan perniagaan hang. Kena kat kawasan orang lain, mampu pergi kat orang. Cuba kena kat hang hari-hari. Aku rasa lebih pada tu hang masuk dalam kedai judi, kau pergi buat live. Bodoh tak sudah orang kita ni. Minta maaf cakap lah. Ya, kita kena buat politik tu, siapa dia cakap tadi? Kalau macam tu, kita kena start main politik supaya kita tenang politician yang poket sendiri. Ya, betul, kita kena terkajang. Dengan politik yang pick-up periuk nasi sendiri, kita kena terkajang. Kita nak hari ni rakyat. Kita nak hari ni menteri-menteri
MB menengah ruahan rakyat. Rakyat jadi taiko, rakyat jadi bos. Bukan kita nak menteri-menteri jadi bos, kita jadi kuli batok. Silap tuan-tuan ni. Kita silap. Sepatutnya kita hari ni kena jadi bos, depa nak jadi menteri, depa kena kerja dengan kita. Apa rakyat kita mau depa kena tunaikan. Ini terbalik di Malaysia. Demokrasi yang ada di Malaysia ni adalah demokrasi yang terbalik. Minta maaf cakap. Menteri-menteri senang lenang, kaya-raya. Yang bodoh rakyat-rakyat. Bila nak undi bagi beras kampit, undilah aku. Undi. Hilang 5 tahun. 5 tahun nak mai pula baru mai. Jadi insya-Allah itu saya nak kekal hari ni tuan-tuan. Dan kita hari ni tuan-tuan, ya betul itu Wong Kong Wong, segelintir apa ni, segelintir tok bodoh tak sudah. Sekarang ni kuasa viral lagi besar. Ya betul, sekarang kuasa viral lagi besar. Cuma kita minta bila mana orang-orang yang viral, yang buat kerja viral ni tuan-tuan, kita kena beri support 100%, terutamanya kawasan penduduk di situ. Backup dia kau-kau. Jangan bagi dia terlepas pandang. Buat satu komuniti ke apa-apa ke, pertubuhan apa-apa NGO ke di kawasan tu. Dah bila jadi isu macam ni, kita kena ada satu kekuatan. Backup anak-anak muda kita. Backup orang yang berani berjuang. Jangan kita pergi tekan pula orang yang berani berjuang. Dah lah kawan kena ugutan, pergi tekan pula bagi kita mampu. Tak usah sembang lah kalau kita kata kita nak hidup Melayu selapi dalam masa sama kita lah penjatuhkan Melayu. Kita bercakap, oh hidup Melayu. Orang kata sikit Melayu tak boleh melenting. Tapi sebenarnya dalam hakikat, dalam diri kita, kita yang duk penjatuh orang Melayu. Kita yang duk tabuk pasiak dalam periuk nasi orang Melayu kita. Bukan orang lain. Kita. Tak usah duk sembang lah hidup Melayu selagi diri sendiri tak sayang. Macam mana nak sayang saudara kita, macam mana kita sayang diri kita sendiri. Tak usah sembang lah hidup Melayu hang. Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya saya bersyukur banyak kepada Allah SWT kerana bagi seorang kekuatan seperti mana Abang Sri, Abang Burger. Ada pula orang kata, selama ni dia berniaga, dia tak kacau, maknanya dia apa? Dia setujulah kedai judi ada sebab apa? Masa tu dia tak kena tangkap. Yalah, semua orang bukan senang nak berani nak buka mulut. Weh bodoh. Saya duk tengok kena geram dah dia kata tu, no? Dia kata selama ni Abang Sri duk berniaga ni walaupun ada kedai judi, dia mendiamkan diri sebab apa? Sebab kedai dia tak kena angkut. Maknanya dia menghalalkan lah. Seolah-olah dia menghalalkan kedai judi tu. Seolah dia menghalalkan kedai Aceh tu jual rokok suluk. Tuan-tuan, fikir secara rasional sikit. Yalah, masa kita tak kena hujan, masa kita duk okey lagi, kita nak pergi kacau orang tak tentu hala. Risiko dia masih tinggi. Tetapi yang kita tahu daripada Abang Sri juga, dia dah buat kerja ni dah. Dia dah buat report sebelum ni, tuan-tuan. Yang bodoh-bodoh nangoi ni, yang duk buat live bodoh ni tak tahu cakap apa. Kan? Jadi sepatutnya bukan kita nak cerita bab-bab tu dah. Sudahlah, bab-bab lama tu cerita dah. Kita cerita apabila terjadi hal ni, kita kena backup sama kita. Itu yang betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan, no? Ya, kita hari ni kita isu yang pertama sekali tuan-tuan, poin yang betul-betul poin apa yang terjadi hari ni adalah satu poin saja tuan-tuan. Satu benda tuan-tuan yang jadi hari ni kacau bilau hari ni di Sungai Buloh, tak kira di Sungai Buloh ke di mana-mana tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Sebelum saya nak cakap satu poin tu, insya-Allah mungkin minggu ni juga saya akan turun ke Johor. Saya akan turun ke Johor dan saya akan cuba selesaikanlah satu masalah isu penduduk di kawasan. Saya tak mahu abang di kawasan mana. Kalau abang saya pergi clear habis semua pula. Kan? Ni kawasan penduduk, kawasan kampung yang terjejas dengan satu benda. Jadi tuan-tuan tunggulah. Saya akan turun ke Johor Bahru. Johor Bahru pula. Di kawasan Johor. Jadi kita harap bila nanti saya akan beritahu tuan-tuan, tuan-tuan pakat share dah. No? Kita nak buat ni, kita nak dengar masalah penduduk yang di Johor ni. Dah 10 tahun tak dapat diselesaikan lagi. Ini kuasa viral kan? Kita viral bang. Kan? Biar apilah tuan-tuan. Saya nak kena apa ke, saya nak kena bunuh ke, saya nak kena apa pun, biar apilah tuan-tuan. Tu kerja Allah Ta'ala tuan-tuan. Yang penting biar hidup saya jangan jadi bangkai tuan-tuan. No? Biar jangan penting jangan hidup saya jadi bangkai. Sebab apa?
Hidup biarlah saya boleh abang kata apa? Menolong orang kita ataupun manusia sendiri tuan-tuan. Kalau hidup saya seperti bangkai, saya tak boleh buat apa tuan-tuan. Saya tak boleh manfaatkan kepada orang lain. Jadi biarlah saya orang nak hugut, saya nak mati, nak kena bunuh ke, nak kena apa, tawakal tu Allah. Dan saya akan buat satu benda lagi tuan. Dengan rawatan saya, memang cara rawatan saya. Beginilah saya tuan-tuan. Beginilah saya tuan-tuan. Rawatan pun saya buat. Untuk bantu setakat mana orang boleh buat, kita bantu. Dan juga isu masyarakat pun saya akan buat juga tuan-tuan. InsyaAllah kita akan turun di Johor. InsyaAllah ada satu kes lagi. Jadi saya patah balik kepada tadi, isu tadi tuan-tuan. Semua ni adalah satu benda yang terjadi adalah satu tuan-tuan. Bukan banyak tuan, sebab adalah rasuah. Inilah rasuah bila bermaharaja lela di kawasan kita. Inilah berlakunya perjudian haram, pelacuran, tidak telus dengan amanah kerjaan dia sendiri, penguat kuasa tidak membuat kerja yang betul. Semua ni sebab apa tuan-tuan? Sebab satu benda tuan-tuan adalah rasuah. Jika rasuah ni kita boleh benteras, insya-Allah tuan-tuan, yang lain-lain semua akan berjalan elok. Tapi kalau jika rasuah adalah musuh dalam negara tuan-tuan. Jika rasuah tidak dibenteras, habis. Jangan cakap apa tuan-tuan, hang pangkat tinggi macam mana ke, hang siapa pun tuan-tuan, bila main terlibat dengan isu rasuah, mati tuan-tuan. Habis. Jangan cakap dah tuan-tuan. Hang hebat ke mana-mana sekalipun, hang menteri ke, hang mentera ke, apa ke, bagi rasuah, terima rasuah, memberi rasuah, semua dah berlakunya rasuah tu. Jangan cakap lah salah guna kuasa, segala pelacuran, perjudian, apa segala mak nenek, semua dah tuan-tuan. Satu benda, sebab rasuah. Kita kena benteras rasuah habis-habisan. Habis-habisan. Contoh tuan-tuan, kalau polis tahan kita buat salah. Kalau polis minta ni contoh. Contoh saya kata bukan semua polis jahat. Contoh ni kita nak ajak ni. Kalau polis tahan kita buat salah tak pakai seat belt, kita minta maaf kat dia dulu. Cik, minta maaf lah cik. Saya tak pakai seat belt. Tolong cik, saya pun bukan orang senang. Kalau dia nak tolong macam mana? Tolonglah lepas saya bagi warning kat saya macam mana ke, apa kau cerita. Kalau tak boleh. Kalau nak tolong ni kena macam tu lah. Faham lah. Kena ulok lah 340. Kalau dia kata macam tu, tuan-tuan kena kata apa ni? Daripada aku nak bagi 340 kat hang, nak bagi anak bini hang makan duit haram, baik hang tulis saman aku 300 aku bayar kat government. Boleh juga aku tolong government ni bagi kaya-kaya daripada aku nak tolong. Mau jawapan macam tu tuan-tuan. Baru tersengak pegawai tu tuan-tuan, barulah tak ada isu rasuah. Barulah tak ada isu rasuah tuan-tuan. Benda ni saya bisa buat. Tu saya bisa cakap. Polis tu lepas aku turun hampir belah bang jalan mah. Saya dulu saya bawa motor, saya pakai serban tau, saya tak pakai helmet. Saya kena tahan dengan polis. Polis tu kata ni macam mana tak pakai helmet. Saya kata saya minta maaf lah, saya tahu benda ni saya salah. Nak ikut sunnah pun dia kata saya macam-macam lah. Ni bukan saya nak buruk pasal polis. Ni individu lah. Dia kata hang tak tahu agama pun tak ajar. Saya kata betul, saya terima saya betul. Tapi dia kata hang nak ikut sunnah tak kena gaya. Betul, saya tahu, saya minta maaf. Sepatutnya saya pakai serban. Tak apalah cik, ni saya minta tolong cik. Saya pun baru balik nak balik rumah kan. Dia kata ni nak tolong macam mana? Saya kata tolonglah lepas saya. Maafkanlah saya tuan. Lepas ni saya pakai helmet lah. Minta maaf ni kebodohan saya. Dia kata kalau nak tolong kena kira sikit lah macam mana. Saya jawab maksud saya tak kahwin. Saya kata tuan minta maaf lah tuan. Daripada saya nak bagi tuan makan duit haram, nak bagi bini tuan, anak bini tuan makan duit haram, tuan tulis sama 300 tuan. Tak apa, saya bayar pelan-pelan. Saya mungkin dapat compound ke apa, saya naik mahkamah pun tak apa tuan. Saya nak selamatkan anak bini tuan daripada makan duit haram, dapat penyakit yang tak betul, baik saya saman. Dia sengap tu lah, dia kata ni hampir jalan apa kan. Mau buat macam tu lah tuan-tuan kan. Baru dia terfikir sikit bila kita bercakap ni, baru dia fikir ush, pedih ni budak ni cakap aku ni kan. Makan dalam tu, makan dalam. Jangan pula kita duk pergi bagi habis orang ambil. Aduh. Jadi insya-Allah tuan-tuan tak apalah siapa nak komen tak betul. Itu biasalah tuan-tuan, manusia ni tak lari lah tuan-tuan. Orang buat baik macam mana sekalipun mesti dia ada komen. Tuan-tuan buka lah YouTube tuan-tuan. Ni saya nak beritahu, buka lah YouTube. Tengok Ustaz Biliu dia buat punya kebaikan tuan-tuan kan. Hantar bantuan tuan-tuan tengok tang like ni good dengan macam tu. Tuan-tuan tengok orang good tu banyak lah, beribu lah
Yang macam tu pun ada juga tuan. Sebab apa? Ini masalah hati tuan. Ini memang Allah Ta'ala jadikan kita tuan, no? Ada hasad dan hasad dengki. Ini tak boleh buat apa dah. Biarlah, cuma kita tak mau hasad dengki ni menguasai ramai orang lagi. Jadi insya-Allah tuan, no? Insya-Allah saya akan buat rawatan saya macam biasa. Mungkin ni saya beritahu sikit. Pusat rawatan saya akan tutup lah pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Minggu ni. Mungkin minggu nak main ni akan tutup semua. Saya akan buat rawatan di Johor, di Perak, di KL dan di Perak. Tetapi saya beritahu sekali, semua dah penuh dah. Jangan duk main PM saya nak buat ubat. Dah penuh dah, tuan, minta maaf. No, saya dah, jadual saya dah penuh dah. Dan cuba saya akan ke Johor. Dalam masa saya pergi berubat tu, saya akan pergi terjah tu tempat lah yang diminta oleh penduduk-penduduk Johor, kawasan kampung tu sendiri, untuk tengok masalah isu mereka ni dah 10 tahun. Mereka dah menanggung ni dah 10 tahun. Tetapi tak ada satu pihak berkuasa yang selesaikan masalah orang kampung. Jadi saya cubalah untuk menyampaikan mesej mereka ni kepada orang-orang awam. Jadi kuasa viral lah, saya akan gunakan kuasa viral. Kita akan buat insya-Allah. Jadi tuan-tuan doakan untuk saya insya-Allah. Yang mana salah dan silap saya tadi, saya minta ampun, minta maaf. Silap kata mulut jahat saya, hasad saya minta ampun, minta maaf sekali lagi tuan-tuan. Semua saya sayang. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita bersatu padu lah. InsyaAllah, ingat rasuah adalah musuh kita utama. Jadi insyaAllah, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.